Okey, baik. Soalan yang seterusnya adalah berkaitan dengan persamaan serentak dan kaedah yang kita akan kongsikan pada hari ini sesuai untuk digunakan oleh pelajar, guru-guru ataupun ibu bapa yang ingin mengajar anak mereka di rumah berkenaan dengan persamaan serentak. Okay, soalan persamaan serentak ini arahan dia adalah selesaikan. Okay, maksud selesaikan dalam soalan ini ialah mencari nilai X dan nilai Y. So, kita nak cari nilai X dan juga nilai Y. Dua persamaan akan diberi. Satu persamaan ni kita jadikan dia sebagai persamaan pertama dan persamaan kedua. Sebelum kita pergi lebih jauh untuk menyelesaikan soalan persamaan serentak, kita kena tengok dulu asas yang diperlukan untuk menjawab soalan ini. Pertama sekali adalah nombor yang menemani huruf. Nombor yang menemani huruf. Saya bagi contoh di sini. 2Y, 3K, 2M, Y, negatif Y. Okey, kita kena faham. Cuba kita keluarkan dalam contoh, 5 contoh yang saya bagi ini. Keluarkan nombor yang menemani huruf. Okey, tengok contoh yang pertama. Siapakah nombor? Apakah nombor yang menemani huruf K ni? 3. Kalau contoh ni, 2. Nombor yang menemani huruf. Kalau yang ni, negatif 2. Kalau ni, kalau huruf yang tak ada apa-apa kamu lihat, tak ada nombor, sebenarnya nombor yang ada ni adalah nombor 1. Okay, dia berasal daripada 1 darab Y sama dengan Y. Okay, dan di sini, nombor di sini adalah negatif 1. Yang tu kita kena faham. Contoh lain saya bagi 2 tolak Y. Okay. Nombor yang betul-betul berada bersebelahan dengan Y adalah negatif 1. Contoh lain lagi. 4 tolak 3K. Nombor yang menemani, yang berada betul-betul dekat sebelah K adalah negatif 3. Sebab negatif ni kepunyaan 3 bukan kepunyaan 4. Okey, yang tu kena faham betul-betul sebelum kita masuk kepada soalan kita yang asal ni, iaitu persamaan serentak. So, padam dulu. Ini sebab kita perlukan ruang. Padam dulu. Kita bersih-bersih. Okey. Padam. Okey, baik. So, kita lihat di sini, step yang pertama untuk menyelesaikan persamaan serentak, kita lihat nombor yang menemani huruf X. Nombor yang berada pada bersebelahan dengan huruf X. Nombor 1. Yang ni nombor 2. 1 dengan 2 adalah nombor yang tak sama. Jadi, kalau tak sama, kita lihat pula huruf yang kedua. Huruf Y ni, nombor yang berada bersebelahan dengan huruf Y adalah nombor 1. Okay, untuk persamaan ini, nombor yang menemani Y adalah negatif 1. Walaupun berbeza positif dan negatif, tetapi nombor yang sama. So, kalau kita jumpa nombor yang sama, kita bulatkan. Bulatkan. Itu step yang pertama, mencari nombor yang menemani huruf Y dan nombor yang sama. Walaupun berbeza positif dengan negatif. Sebelah ni adalah 1, sebelah Y ni adalah negatif 1. Okey. Kemudian bila kita dah jumpa nombor tersebut, ambil sedikit ruangan di bahagian contingan. Dekat kertas soalan pun kita boleh conteng. Kita tulis balik nombor tadi. Nombor apa kat sini? Nombor 1. Nombor yang kedua adalah negatif 1. Jelas? Ambil saja nombor tu. Nombor pertama, nombor kedua. Lepas tu kita ulang 2 kali. Kita buat 2 set. Ini 1 set. Kita buat lagi sekali. Okey. Itu step-step yang mudah.
Okey, seterusnya. Step yang seterusnya, oleh kerana kita ada 2 set, satu kita letakkan tambah, satu kita letakkan tolak. Terbalik pun tak apa. Atas tolak, bawah tambah pun boleh juga. Okey, seterusnya kita selesaikan. Okay, bila kita tekan calculator atau kita congak saja, 1 tambah tolak 1, kosong. 1 tolak negatif 1 jawapan dia 2. Okey, kita selesaikan. Seterusnya kita pilih antara dua ni, kita perlu pilih satu. Kita kena pilih yang mana jawapannya adalah kosong. So kita kena pilih yang ni. Dan kita lihat apakah operasi yang menyebabkan jawapannya kosong, tambah atau tolak. So sudah pasti jawapannya adalah tambah. Okay, operasi yang menyebabkan jawapannya kosong, kita ambil positif ni, letak di sini. Kemudian kita garis. Ingat, ambil kepada jawapan yang menghasilkan kosong. Lepas tu ambil operasi dia, sama ada tambah atau tolak. Tengok kat sini adalah tambah. Kita keluarkan, letak di sini. Okey. Kemudian seterusnya kita tambahlah. X tambah 2X. X tambah 2X. So jumlahnya adalah 3X. Dalam kotak ni jangan usi apa-apa. Biarkan, sebab jawapan dia memang kosong. 1 tambah tolak 1, kosong. Oh, yang kita bulatkan ni, jangan tulis apa-apa. Sama dengan tetap ada. Kemudian 5 tambah 22, jawapannya 27. Hampir selesai kita punya tugasan kita. Tugasan kita ingat balik apa tujuan kita. Mencari nilai X dan nilai Y. Tengok sini persamaan. Untuk mencari nilai X, X mesti single. Tak boleh ditemani oleh siapa-siapa. Tapi kalau kita tengok di sini, X ditemani oleh nombor 3. So dia tak single. Kita kena pindahkan. Siapa kena pindahkan? Nombor 3. Sebelum berpindah, kita kena tahu apa hubungan X dengan jiran sebelah dia. Okay, hubungan dalam nombor ni hanya ada 4. Tambah, tolak, darab dan bahagi. Okay, hubungan antara 3 dengan X ni, tambah tak ada. Tak ada simbol tambah, bukan. Tolak pun tak ada. Bahagi. Kalau bahagi 3 per X. Ini bahagi. Pun bukan. So, jawapan dia hubungan antara 3 dengan X ni adalah darab. Dan bila berpindah, tambah akan jadi tolak, tolak akan jadi tambah, darab akan jadi bahagi, bahagi akan jadi darab. Okay, bila dia nak pindah, ini hubungan dia darab. So, bila dia pindah, dia akan jadi bahagi. 3 dah pindah, tinggal X. Sebelah ni ada 27 bahagi 3. 27 bahagi 3, jawapan dia adalah 9. Okey. Kita dah dapat nilai X adalah 9. Belum selesai lagi sebab tujuan kita adalah mencari nilai X dan juga nilai Y. Baru separuh perjalanan kita. Padam dulu sini sikit. Padam dulu. Sekarang ni kita nak cari nilai Y. Dengar betul-betul macam mana kaedah nak cari nilai Y. Okay. Untuk mencari nilai Y, kita kena salin balik salah satu persamaan ni. Nak cari nilai Y, salin balik salah satu persamaan. Nak guna yang atas boleh, nak guna yang bawah pun boleh. Dan biasanya kita pakai yang lebih mudah lah. Yang simple ni. Okay, salin balik, X tambah Y sama dengan 5. Salin balik. Dan kita masukkan nilai X ni. Sebab nilai X ni kita dah tahu 9. So kita masukkan, tak payah guna X lagi, guna 9 tambah Y sama dengan 5. Okey, sekarang ni kita nak cari nilai Y. Y sekarang ni ditemani oleh 9. 9 tengok ni, di sebelah kiri ni Y ada teman dia. Ni sebelah kanan nombor 5. Jadi siapa yang perlu dipindahkan? Iaitu 9 perlu dipindahkan ke sana.
Bila 9 dipindahkan, Y tinggal seorangan diri. Guna, tambah. Y seorang diri sama dengan 5 memang ada kat sini. Positif ini kepunyaan Y bukan kepunyaan 9. Okey, jadi bila Y pindah, hubungan dua orang ni tambah. Dia akan jadi tolak. Kita selesaikan. 5 tolak 9 negatif 4. So nilai Y. X sama dengan 9, Y negatif 4. So sebagai tambahan, kita nak check. Okey, yang ni tak masuk dalam pengiraan lah. Kita tak perlu tunjukkan dalam pengiraan. Sekadar nak semak. Kita ambil persamaan ni. Okey, kita X tambah Y. Okey, ambil sebelah kiri saja. Atau kita nak ambil 2X tolak Y, boleh. Okay, kita tengok X berapa? 9. Dan tambah Y adalah negatif 4. Bila kita tekan kalkulator 9 tambah dengan negatif 4, jawapannya adalah 5. Dan jawapan ni sama. Membuktikan bahawa 9 dan negatif 4 ini adalah jawapan yang betul. So last sekali kita tulis X sama dengan 9, Y sama dengan negatif 4. Okay, itu saja kaedah untuk menjawab soalan persamaan serentak. Semoga ia memberi manfaat kepada kita semua.